Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauma ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. A'addallahu lahum 'adzaban shadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Alam tara ila alladzina tawallaw qauma, tidakkah engkau melihat betapa jahatnya orang yang bersahabat karib dengan kaum yang telah dimurkai Allah. Ma hum minkum wala minhum, mereka itu bukanlah dari golongan kamu dan bukan pula dari golongan kaum Yahudi yang tersebut itu. Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun, dan mereka itu selalu bersumpah dusta sedangkan mereka mengetahui mereka berdusta. Ayat sebelum ini bercakap pasal adab berada dalam suatu majlis. Adab berada dalam suatu majlis, jangan kita mengambil tempat duduk orang lain. Apabila seseorang masuk menduduki satu tempat, tak boleh kita paksa dia meninggalkan tempat itu semata-mata kerana ingin mengambil tempatnya. Dalam sebuah hadis menyebutkan, man sabaqa ila syai'in lam yusbaq ilaihi fahuwa ahaqqu biha. Sebab sesiapa yang mendahului mengambil sesuatu perkara, maka dia berhak dengan yang diambilnya itu. Tempat dalam suatu majlis ilmu, majlis apa-apa saja, majlis tempat awam, apabila seseorang sudah menduduki pada tempat itu, maka dia berhak dengannya. Tidak ada orang lain boleh mengambil tempat yang dia dudukinya. Jika seorang menduduki suatu tempat, kemudian dia keluar kerana sesuatu hajat, kemudian dia balik datang, maka tempat dia duduk itu adalah tempatnya, khas tempatnya. Orang lain tidak boleh mengambil tempat itu. Kemudian yang selepas bercakap tentang adab berada dalam majlis, ayat yang kita baca ini menyatakan ataupun menarik perhatian kita kepada satu golongan dalam Islam ini. Golongan ini golongan perosak, iaitu golongan munafikin. Dalam sesuatu majlis, biasanya munafikin ini berada padanya, tujuannya untuk mengintip rahsia, untuk mendengar sesuatu daripada Nabi, kemudian mereka sebarkan pula kepada musuh. Diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala
golongan ini perlu diberi perhatian kerana berbahaya. Mereka adalah duri dalam daging. Mereka ini selalunya melakukan pengkhianatan kepada Nabi dan umat Islam. Lalu Allah menyatakan, alam tara, adakah kamu tidak lihat ataupun adakah kamu tidak fikir, ilal ladzina tawallau qauman, kepada mereka yang berakan membuat yang tawallau ini maknanya mempunyai menjadikan satu kaum yang dimurkai Allah sebagai rakan qarib. Tawallau maknanya rakan qarib, kawan, teman rapat. Kamu tidak fikirkah kepada satu kaum yang dimurkai Allah, kamu jadikan mereka itu sebagai teman rapat. Mereka adalah musuh Allah. Musuh Allah adalah musuh orang Islam. Mereka ini tidak boleh dibocorkan rahsia kepada mereka. Ayat sebelum ini juga ada menyatakan tentang najwa, munajat, berbisik-bisik. Ini berbisik-bisik satu, tentunya lah dia merupakan rahsia, dan rahsia yang seumpama ini sangat diminati oleh kaum munafikin untuk disebarkan kepada musuh. Dinyatakan munafikin ini kamu bukan daripada golongan mereka, dan mereka pula bukan dari golongan Yahudi, bukan daripada orang Islam, bukan daripada orang Yahudi. Satu kumpulan yang ketiga. Yahudi adalah musuh bagi kamu, orang Islam adalah kawan kamu. Ada lagi satu kumpulan lain, namanya kumpulan munafikin. Mereka ini suka membuat sumpah dusta, dan mereka juga mengetahui bahawa mereka itu berdusta. Jadi mereka ini perlu diberi perhatian kerana mereka sentiasa memikirkan untuk merosakkan masyarakat Islam. Mereka beriman, mereka tidak beriman kepada Allah, tetapi mereka berada sebelah kaki dalam Islam dan sebelah kaki lagi di luar Islam. Kalau ada faedah, mereka bersama Islam. Jika tiada faedahnya, mereka akan tinggal Islam, mereka bersama dengan musuh. Jadi keadaan yang seumpama ini tentulah mereka tidak jujur dengan Islam kerana mereka ingin mencari makan, mereka ingin mengambil faedah daripada sesuatu ataupun daripada masyarakat Islam. Jika tiada faedah, mereka akan tinggal. Ayat ini mempunyai, kita boleh baca sikit, katanya muka surat 62. Sebab nuzul ayat, Ibni Abu Hatim daripada As-Suddi dan Muqatil menyebutkan riwayat bahawa Abdullah ibni Nabatal seorang munafik. Abdullah ni pun namanya, ni nama orang munafik pun ramai. Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Islam pun ramai. Sebabnya Allah ini milik semua orang, milik semua orang. Jadi oleh yang demikian, nama Abdullah bukan khusus bagi orang Islam. Orang munafikin pun ada, malah orang kafir yang sebelum datang Islam, nama dia pun Abdullah dah. Masuk dalam Islam, nama dia dikekalkan. Jadi perkataan Allah boleh digunakan oleh sesiapa saja. Tapi barangkali oleh kerana ada masalah-masalah semasa, masalah sekarang menjadikan tak senang orang bukan Islam menggunakan perkataan Allah kerana mereka berniat buruk terhadap Islam. Jadi peraturan yang ada pada hari ini melarang orang-orang bukan Islam menggunakan perkataan Allah. Tapi pada hakikatnya pada zaman Islam, zaman awal Islam, orang munafikin ada nama Abdullah, dan nama mereka Abdullah itu pun sebelum daripada kedatangan Islam lagi. Kedatangan Islam, bila mereka masuk Islam, Nabi tidak menyuruh mereka supaya tukar nama. Jangan nama Abdullah kerana kamu munafik, kerana kamu kafir dan sebagainya. Dan duduk dalam majlis Nabi SAW, ini Abdullah, untuk mendengar dan mendapatkan berita-berita perkembangan terkini untuk disampaikan kepada Yahudi
ketika Nabi SAW sedang berada bersama beberapa sahabat di rumah Nabi. Waktu itu bayang matahari sedang menguncup. Baginda bersabda, akan tiba pada kamu seorang lelaki yang hatinya keras dan melihat dengan dua mata syaitan. Jika ia datang, jangan kamu bercakap dengannya. Kemudian masuk Abdullah ibni Nabtal. Nama ni pun jarang barangkalinya ni ada disebut, kecuali di dalam ayat sebab nuzul bagi ayat ini. Jika ia datang, jangan kamu bercakap dengannya. Kemudian masuk Abdullah ibni Nabtal. Matanya biru, kulitnya sawo matang, badannya pendek dan janggutnya nipis. Rasulullah SAW bersabda, apa sebab kamu dan sahabat-sahabatmu mencaci aku, kata Nabi. Lalu dia bersumpah dengan nama Allah, aku tidak pernah mencaci engkau. Engkau memang mencaciku, kata Nabi. Nabi berkata kepada Abdullah bin Nabtal yang masuk dalam majlis Nabi pada waktu petang ketika matahari sedang menguncup, keluar dari sini, kata Nabi. Sebab sabda Nabi kepadanya, dia pun keluar. Kemudian datang beberapa sahabatnya dan semuanya bersumpah dengan menyebut nama Allah bahawa mereka tidak pernah mencaci dan memaki Nabi. Lalu ayat ini diturunkan. Mereka datang ketika matahari menguncup, waktu petang. Dan Nabi menyatakan orang ini sifatnya janggutnya pendek, kulitnya sawo matang, dan mereka ini bila masuk dalam majlis ini, Nabi kata, hendaklah kamu berwaspada dengan kedatangan mereka. Lalu mereka datang, kemudian Nabi SAW menyuruh supaya dia keluar daripada majlis itu kerana kedatangan mereka berniat buruk pada Nabi. Nabi kata, kamu mengapa aku mesti keluar? Kerana kata Nabi, kamu selalu mencaci Nabi. Tapi mereka bersumpah dengan nama Allah. Mereka menyatakan, kami tidak pernah mencacimu. Datang pula kumpulan kawan-kawannya, kawan-kawan bagi munafik itu, orang itu. Kemudian ayat ini diturunkan. Waktu mereka datang itu waktu matahari sedang menguncup. Barangkali waktu merah-merah matahari pada waktu petang. Waktu ini dikatakan waktu juga waktu tahrim. Tahrim artinya haram bersemayang sunat, bukan semayang fardu. Semayang sunat diharamkan. Kerana pada waktu ini syaitan mengambil masanya untuk berada pada tempat jatuhnya matahari. Kerana mereka, sesiapa yang beribadat pada waktu ini, mereka menganggap orang bersemayang itu beribadat kepada mereka. Jadi oleh kerana itu, kumpulan ini datang pada waktu itu kerana waktu ini memangnya waktu syaitan. Waktu syaitan mencari peluang untuk membawa satu perancangan menyesatkan umat Islam. Kerana waktu dilarang, kerana itu pada waktu ini dilarang bersemayang. Kita pernah sebutnya dahulu, 2 ataupun 3 waktu dilarang kita melakukan semayang sunat. Pertama selepas salat subuh hingga naik matahari. Kemudian selepas salat asar hingga ghurub matahari. Kemudian yang ketiganya waktu matahari berdiri, waktu matahari di tengah berdiri tegak sebelum daripada waktu zuhur. Ini waktu-waktu para ulama, sebahagian daripada ulama kita menyatakan dilarang semayang pada waktu ini. Tetapi semayang itu semayang sebabnya bukan sebab mutaqaddim.
Ada sebabnya. Kalau semayang itu ada sebab, misalnya seorang masuk ke dalam masjid, kemudian pada waktu itu dia tidak mengapa baginya semayang tahiyatul masjid, kerana itulah waktu baginya. Jika dia duduk, maka waktu tahiyatul masjid sudah habis. Namun begitu, ada setengah ulama menyatakan semayang jenazah itu samalah juga dengan semayang tahiyatul masjid. Semayang dengan tahiyatul masjid maknanya diharuskan. Tapi bagaimanapun mazhab Imam Syafi'i melarang. Mazhab Imam Syafi'i dan ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan taklah tunggu sehingga naiknya matahari. Naik matahari barulah diboleh salat. Waktu itu waktu tahrim. Kemudian kita pergi kepada munasabah ayat. Ayat-ayat terdahulu menyuruh para mukminin bersedekah sebelum menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi memendekkan tempoh Nabi berada bersama-sama mereka dan mengurangkan bilangan sahabat-sahabat yang keluar masuk. Ayat yang terdahulu, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan istimewa orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata man ra'ani faqad ra'ani, sesiapa yang melihat aku maka dia melihat aku. Ini satu keistimewaan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu maka ramailah orang masuk dalam majlis Nabi semata-mata untuk melihat Nabi. Semakin dekat kedudukan mereka dengan Nabi adalah semakin baik berbanding dengan orang yang berada jauh dan tidak nampak Nabi. Antara ta'rif, bukan antara ta'rif sahabat Nabi, siapa orangnya sahabat Nabi itu? Iaitu orang yang melihat Nabi kemudian beriman kepada Nabi. Man ra'ani wa amana bi, sesiapa yang melihat Nabi kemudian beriman dengan Nabi, maka namanya sahabat orang itu. Tapi kalau orang beriman tapi dia tak pernah melihat Nabi, maka dia tidak sahabat Nabi. Ramai orang yang beriman kepada Nabi tapi tak sempat berjumpa dengan Nabi. Sekalipun dia hidup bersama masa dengan Nabi, tapi dia tidak dianggap Nabi sebab dia hanya beriman tapi tak melihat Nabi. Itu antara sebabnya ramai orang sahabat-sahabat Nabi yang mengerumuni masuk ke dalam suatu majlis semata-mata untuk melihat Nabi dan nama mereka disebut sahabat. Di dalam ayat-ayat ini pula menyebutkan sekumpulan orang-orang munafikin yang setia kepada orang Yahudi dan menyampaikan rahsia orang-orang mukmin kepada mereka, kepada orang Yahudi. Pada hakikatnya mereka tidak jelas bersama Yahudi dan tidak juga jelas bersama orang mukmin. Hidup mereka tidak ke sana dan tidak ke sini dan tidak ke sini. Tidak ke sana, tidak ke sini. Gitu. Tak payah ada pun tidak sekali lagi itu. Dua kesalahan besar dilakukan oleh munafikin dibicarakan di dalam ayat di atas. Pertama, menjadikan orang Yahudi yang dimurkai Allah itu sebagai rakan setia kaum Yahudi dan meninggalkan orang-orang mukmin. Mereka lebih suka berkasih sayang, bertolong menolong dan bekerja sama dengan orang Yahudi. Kedua, bersumpah dusta bagi membenarkan pendustaan mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti memberi alasan dusta atas ketidakhadiran mereka ke majlis bersama Nabi, mengaku berbuat sesuatu yang mereka tidak buat, mengaku beriman padahal hati mereka kufur dan lain-lain. Islam melarang kita berteman rapat dengan orang munafikin seumpama ini, kerana munafikin ini orang yang rusak akhlak mereka. Mereka selalunya bersumpah bila berjumpa dengan Nabi, lalu mereka menafikan berbuat. Dikata, aku tidak berbuat sesuatu yang kamu larang dan aku telah melakukan sesuatu yang kamu suruh. Padahal sebenarnya mereka tidak begitu. Mereka tidak jujur pada Nabi. Mereka berada dalam majlis bersama Nabi bukan untuk mencari kebaikan, tetapi untuk membocorkan rahsia kepada orang Yahudi.
Lalu ayat ini diturunkan, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Alam tara ilal ladzina, adakah kamu tidak lihat orang-orang yang dimurkai Allah, kamu menjadi teman rapat dengan mereka. Tawallau maknanya menjadi teman rapat. Perkataan itu datangnya daripada wala, wala maknanya setia. Walla yali maknanya melantik, walla yali. Demikian juga walla ini memilih kawan rapat, juga termasuk dalam tawalla. Jadi apabila dilarang mereka ini daripada berteman rapat, dilarang orang mukmin dari berteman rapat dengan mereka, mempercayai mereka adalah juga satu kesalahan. Apabila jelas seorang itu munafik, mereka melakukan sesuatu secara dusta dan mereka bersumpah, maka berwaspadalah dengan orang ini, jangan diberi kepercayaan kepada mereka lagi. Kerana pada zaman awal Islam, zaman orang Yahudi mencari rahsia kekuatan Islam ini untuk mereka membuat satu perancangan menyekat perkembangan Islam. Ayat ini diturunkan mengenai hal itu. Jadi sesuailah ayat ini diturunkan selepas daripada membicarakan tentang adab berada dalam majlis. Adab berada dalam majlis. Ketika berada dalam majlis, perlulah diperhatikan jika ada orang yang tidak dikenali, siapa orang itu perlu dikenal pasti, kerana ada kemungkinan mereka itu tidak mempunyai tujuan baik atas kedatangan mereka. Kemudian ayat ini pula belum lagi sampai kepada alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Kita akan sambung selepas ini pula, iaitu kaum munafikin tidak setia kepada Islam dan ulasan kepada ayat yang kita bacakan tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.